Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita berbincang sedikit tentang Encik Mohib Qauli. Saya tidak menggelarkan dia sebagai Ustaz Mohib Qauli sebab saya dimaklumkan bahawa beliau ini tidak mempunyai pengajian resmi dalam agama. Seperti seorang kapten tu ya. Jadi kenapa masih ramai yang mengikuti beliau? Sebabnya jika kita lihat daripada komen-komen di dalam video dia itu, mereka-mereka yang mempertahankan Encik Mohib Qauli ini mengatakan sebab beliau ini merujuk kitab-kitab besar. Jadi kita lihat mereka ini terkesima dengan Encik Mohib Qauli ini sebab boleh membaca kitab besar dalam bahasa Arab. Jadi apabila beliau bercakap dan berhujah dengan membaca kitab dalam bahasa Arab, ramai orang terpegun dan percaya sahaja apa yang beliau katakan. Jadi secara tak langsung kita boleh lihat bahawa seseorang yang boleh berbahasa Arab dengan lancar pun belum tentu memberikan pandangan yang tepat berdasarkan kitab yang dibaca oleh beliau. Jadi sekarang ni kita lihat bagaimana Encik Mohib Qauli ini mempelekehkan imam-imam besar. Yang terkini beliau sedang pelekehkan ialah Imam Abu Hanifah. Kita tahu Imam Abu Hanifah ini adalah pengasas kepada mazhab Hanafi. Kita menerima 4 mazhab kan, kita tahu dalam Ahli Sunnah wal Jamaah yang sekarang yang besarnya kita terima 4 mazhab ni. Yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, ketiga mazhab Syafi'i dan keempat mazhab Hambali. Jadi Imam Abu Hanifah ini adalah yang pertama dalam 4 mazhab itu. Imam Abu Hanifah ni dilahirkan pada tahun 80 Hijrah. 80 Hijrah, iaitu 80 tahun selepas Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi beliau antara yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi selepas kelahiran Imam Abu Hanifah ni, barulah Imam Malik dilahirkan, iaitu pada tahun 93 Hijrah. Kemudian Imam Syafi'i pada tahun 150 Hijrah. Kemudian barulah Imam Hambali pada tahun 164 Hijrah. Jadi Imam Abu Hanifah ni adalah yang pertama dalam keempat-empat mazhab tu. Jadi pengikut beliau juga amat ramai di seluruh dunia. Jadi bagaimana dan kenapa Encik Mohib Qauli ni nak mempersoal dan nak mengata Imam Abu Hanifah sekarang? Jadi tak ada sebab. Kita tak boleh fikir kenapa Mohib Qauli ni nak mempersoalkan Imam Abu Hanifah tiba-tiba. Apa yang dia akan dapat? Adakah dia nak menukar semua orang yang berpegang kepada pendapat dan fatwa Imam Abu Hanifah ni bertukar kepada kefahaman beliau? Sebab seperti yang kita tahu, beliau tidak mempunyai pengajian resmi dalam agama. Jadi beliau membaca kitab Arab ni dengan kefahaman dia sendiri. Dan dia sampaikan. Dia tidak membuat apa-apa pengesahan dalam apa yang beliau faham itu. Saya pernah berkomunikasi dengan orang yang mana mereka mengatakan apabila membaca kitab, dia tak perlu belajar dengan sesiapa sebab jawapan itu memang dah ada dalam diri mereka. Adakah Mohib Qauli ni macam ni? Baca kitab, faham sendiri dan pasti bahawa apa yang dia faham itu adalah benar tanpa perlu bertanya atau merujuk pada guru. Berbeza dengan Imam Abu Hanifah, sewaktu beliau belajar dengan guru beliau iaitu Hamad bin Sulaiman tu, beliau belajar dengan lama satu hal lah. Kemudian beliau pernah menguji apa yang beliau faham itu adakah sama dengan kefahaman guru beliau. Pada satu ketika guru beliau Hamad bin Sulaiman ini mengembara ke tempat lain, guru beliau ini menyerahkan tugas untuk mengajar pada Imam Abu Hanifah. Dan pada ketika itu ada orang yang datang dan bertanya berbagai soalan kepada Imam Abu Hanifah ni. Jadi selepas bertanya dan Imam Abu Hanifah menjawab dan sebagainya, dan setelah guru Imam Abu Hanifah ni balik, Imam Abu Hanifah ni semak jawapan-jawapan yang telah diberikan itu adakah bersesuaian dengan pandangan gurunya. Beliau menulis semula dan bertanya kepada guru dia, adakah jawapan yang diberikan ini betul? Dan kesemua soalan yang ditulis itu dan ditanya semula kepada gurunya itu berjumlah 60 soalan. 60 soalan dia tanya balik. Okey, orang bertanya yang ni, saya jawab yang ni. Orang bertanya yang ni, saya jawab yang ni. Nak cek dengan guru dia, betul tak apa yang dia jawab? Jadi dalam 60 soalan tu,
gurunya bersetuju dengan 40 soalan. Lagi 20 soalan tu gurunya tak bersetuju. Maksud dia Imam Abu Hanifah mendapat markah 40/60 lah. Jadi Imam Abu Hanifah tidak berpuas hati dengan markah tersebut. Sejak itu beliau merasakan dia perlu terus duduk dengan gurunya dan tidak mengajar apa-apa, tidak membuat fatwa yang berlainan daripada gurunya, terus ikut sehingga gurunya meninggal, barulah Imam Abu Hanifah menjadi seorang guru. Jadi nampak tak bagaimana seseorang itu hendak menjadi guru, hendak mengajar pada orang lain. Satunya mestilah mempunyai guru. Kemudian semak kefahaman kita ini bersamaan tak dengan guru yang mengajar kita. Sebab kita boleh duduk dengan guru tapi bila ujian kita dapat 10/50. Tak gunalah. Kan? Guru ajar susah-susah, rupa-rupanya kefahaman kita 10% je daripada apa yang guru ajar. Jadi sebab itu perlunya peperiksaan, penyemakan supaya apa yang kita faham itu adalah seperti mana yang guru ajar. Imam Abu Hanifah ini menyemak walaupun diberikan kepercayaan oleh gurunya untuk mengajar dan menjawab soalan-soalan. Selepas itu dia semak adakah jawapan yang diberikan ini bersesuaian dengan apa yang guru dia akan berikan. Nampak tak? Maksud dia semak jawapan dia tu. Jadi Encik Mohib Qauli ni dah semak ke apa yang dia faham? Dia baca kitab itu sendiri, dia baca je sendiri kan. Dia baca kemudian dia sampaikan kepada orang, dia mengajar. Dia tidak semak adakah yang dia faham daripada bacaan itu seperti mana yang orang tulis itu nak sampaikan. Kena faham dulu. Banyak dia, kita perlu syarah. Tiap-tiap satu kitab ada syarah dia kan. Kena dengar syarah dia lagi. Kemudian kena uji kefahaman kita itu seperti mana yang guru kita sampaikan ke. Tak boleh baca-baca sebab dia boleh berbahasa Arab. Dia baca sendiri kitab Arab. Dia sampaikan mengikut kefahaman dia. Jadi itu yang buat bagi orang lebih keliru. Tambah-tambah lagi, kenapa dia nak mempersoalkan Imam Abu Hanifah yang dah lama meninggal dunia itu? Apa yang dia akan dapat? Saya harap Encik Mohib Qauli ni dapat menjawab apa tujuan dia nak mempersoalkan Imam Abu Hanifah. Apa tujuan dia? Apa yang dia akan dapat? Jika nak kata menarik lebih ramai orang tengok channel dia, kita tengok channel dia, yalah, subscriber ramailah 100,000 lebih. Tapi view untuk setiap video yang dia persoalkan imam-imam besar ni 200, 300, 700 view. Orang tak tertarik pun untuk tengok. Jadi apa tujuan dia untuk buat perkara ni? Dia kata cukuplah ada walaupun 1 orang murid, 10 orang murid. Cukuplah. Apa yang dia nak jadikan murid-murid ni? Yang ikut dia cukup tu, apa yang dia nak jadikan murid-murid ni? Nak jadi apa murid-murid ni? Dia nak olah murid-murid ni untuk jadi apa? Itu soalan dia. Kan kalau nak kata Imam Abu Hanifah tidak mengikut sunnah Nabi, itu sangat-sangat tak betul. Tak mungkin Imam Abu Hanifah lebih tahu sunnah Nabi. Sebab Imam Abu Hanifah ni 80 tahun saja jarak dia daripada ketika Rasulullah SAW berhijrah paling dekat. Mohib Qauli ni berapa tahun dah? 1000 lebih tahun dah. Dia duk rujuk kitab-kitab yang lama itu yang dia sendiri tak pasti. Saya yakin dia sendiri tak pasti begitulkah apa yang dimaksudkan. Ada lagi syarah-syarah, ada lagi rujukan-rujukan lain dia tak rujuk dan dia membuat conclusion. Jadi bagi saya, Mohib Qauli ni memang ada sesuatu yang tak kena yang kita lihat daripada dia. Apa tujuan dia sampaikan. Baru-baru ni dia mempersoalkan Imam Asy'ari dan juga Maturidi kan. Apa tujuan dia juga kita pun tak tahu. Nak mengatakan ahli sunnah wal jamaah yang ikut Asy'ariyah dan juga Maturidiyah ni kenapa? Apa masalah dia pun kita tak faham. Dia nak tarik orang untuk dengar dia ataupun dia nak apa? Jika nak kata dia nak mengikut mereka-mereka yang dipelis menghentam ahli sunnah wal jamaah, Asy'ari dan juga Maturidi tu, jika nak menghentam supaya tertarik dengan golongan-golongan dipelis itu, kita lihat tidak terjadi juga sebab kita tengok perkampungan sunnah itu tak menjemput pun tak menjemput pun Mohib Qauli ni untuk memberi sepatah dua kata ke, menjadi panel ke, tak ada. Nama dia tak ada pun. Jadi apa yang sedang Mohib Qauli ni lakukan? Apakah tujuannya? Apakah yang dia nak capai daripada apa yang sedang dilakukan? Harap Mohib Qauli dapat jawab apakah target yang nak dicapai. Jika nak kata untuk mendapat redha Allah,
pada pandangan saya, dengan mengutuk dan mempelekeh imam besar yang dah lama, yang dah meninggal dunia itu tidak akan memberi keredaan. Allah tidak akan memberi keredaan dengan perlakuan tersebut. Jadi apakah tujuan Muhib Qauli lakukan perkara-perkara macam ni? Kembalilah ke pangkal jalan, ikutlah apa yang sedang disampaikan oleh asatizah di Malaysia ni. Janganlah terlalu terpesong sangat, jauh ni lari kan, nak menghentam orang, nak menarik apa kepada anda. Okay. Fikir-fikirkanlah, wahai Muhib Qauli, anda muhasabahlah diri anda, kenapa anda lakukan ni, dan adakah anda fikir dengan perlakuan ini akan mendapat redha Allah? Yang tu anda perlu perhatikan semula kefahaman anda dalam Islam. Setakat ini dulu, sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.